Tekan je lah nak ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Demi buah tin dan buah zaitun, demi tanah Tur Saina, demi tanah ini yang diberikan keamanan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Kemudian kami menjadikan mereka serendah-rendah penciptaan, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Kepada mereka pembalasan yang baik yang tidak putus-putus. Dan barang siapa yang mendustakan hari akhirat selepas diterangkan kepadanya, bukankah Allah itu sebaik-baik penghukum? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihalu illa thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidil rasuli sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Janganlah seseorang itu bersusah payah mengembara melainkan pada 3 buah masjid, iaitulah Masjidil Haram, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Hadis riwayat Bukhari. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, para penonton di Tadabbur Center dan IG saya Syahri Abdul Rahman. Pada pagi yang diberkati, pada pagi Jumaat hari ini, saya akan memberikan pembentangan tentang topik tanah yang diberkati, tadabbur surah At-Tin dan munasabah surah Al-Isra, surah yang ke-17 hingga surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Dan saya harap tuan-puan boleh komen sepatah dua, jelas ataupun tidak, dan daripada mana lokasi anda mendengar komen ini, mendengar kuliah ini, ya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menyebut nama kepada sesuatu tempat seperti Makkah, seperti Mesir, seperti Tur Sinin. Apakah tujuan? Di antara tujuan Allah Ta'ala menyebut kerana menjadi pendekatan yang agak kerap di dalam Al-Quran, di mana Allah tidak menyebut nama tempat, tetapi ada keperluan di ayat-ayat tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tempat. Jadi di antara tujuannya adalah untuk menggalakkan kita bermusafir, pergi ke tempat berkenaan dan mengambil pelajaran. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra perkataan Masjid Al-Aqsa. Lalu apakah tujuannya? Apatah lagi Allah Ta'ala menyebut Masjid Al-Aqsa yang diberkati di sekelilingnya. Ia adalah untuk menanam keinginan kepada kita menziarahi Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa, dan lebih penting daripada itu mengambil teladan dan pengajaran pada waktu yang kita rasa sudah mampu dan bersesuaian untuk pergi. Tak kisahlah pada bila-bila masa. Dan Allah Ta'ala juga dalam suratul Hajj
memotivasikan kita untuk pergi ke sana, khususnya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mana mungkin saudara-saudari, tuan-puan sekalian, menyempurnakan rukun Islam yang kelima tidak mengambil kira lokasi, bukan hanya masa tetapi lokasi. Ya, puasa kita kena memilih masa yang betul. Zakat fitrah kita memerlukan pemilihan masa yang betul. Tetapi tidak cukup sekadar masa yang betul, Zulhijjah, tetapi hendaklah memilih lokasi yang betul. Kerana rukun Islam yang kelima ini benar-benar mengajar kepentingan bermusafir. La tushaddur rihal. Kalau kamu nak belajar kesusahan mengembara, tak berbaloi pergi ke tempat lain, melainkan kamu dahulukan terlebih dahulu salah satu daripada 3 lokasi yang Nabi sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi. Bila kita bermusafir ke bumi Makkah contohnya, kita menunaikan umrah ataupun rukun Islam yang kelima, haji. Dan tahun ini kita tidak ada kemampuan untuk pergi ke sana. Tetapi mungkin ada hikmah, barangkali agar menambah rindu, ya, menambah rindu untuk nanti bila mampu pergi, ya, katakanlah mudah-mudahan COVID-19 ini dah tak ada, 2 tahun lagi dapat pergi dengan kerinduan yang membara-bara. Jadi ada hikmahlah bila yang tersayang kekasih itu tidak dapat kita kunjungi ziarah dalam waktu yang terdekat. Jadi apabila kita sampai ke bumi Makkah, maka pasti ada banyak benaan-benaan yang mengingatkan kita mengenai Nabi Allah Ibrahim AS. Kita kadang boleh ambil teladan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ada beza orang yang baca ayat Al-Quran dengan pergi sendiri ke lokasi kejadian. Ada beza. Mana yang iman yang lebih bertambah? Adakah sekadar dengan ilmu yakin, iaitulah daripada Al-Quran, atau dengan ainul yakin, dengan melihat depan mata lokasi Hajar bersa'i, lokasi Nabi Ibrahim membina Baitullah bersama Ismail alaihi wassalam, iaitu makam Ibrahim, melihat Baitullah Al-Haram yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui manusia ini kekadang memerlukan bukti-bukti fizikal. Ya, memang bukti fizikal bukan sebab utama kita beriman, sebab tidak semua perkara kita beriman boleh dibuktikan dengan fizikal ataupun dengan penemuan saintifik. Tetapi rukun Islam yang kelima seolah-olah menggambarkan kepada kita Allah Ta'ala meraihkan naluri manusia. Apabila dia nampak depan mata, dia lebih beriman. Seumpama Nabi Allah Ibrahim AS di penghujung suratul Baqarah, kisah yang terakhir dalam suratul Baqarah, baginda juga manusia, ya, yang kekadang akan lebih kental imannya, akan lebih tenang, liyatma'inna qalbi, apabila Allah Ta'ala sudi perlihatkan depan mata bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati, maka berlakulah kejadian 4 ekor burung berkenaan. Ya, jadi kalaulah Nabi Ibrahim AS pun, ya, disantuni Allah dengan diperlihatkan dengan depan mata burung mati dicincang lumat kembali hidup, maka kita pun Allah Ta'ala lebih faham lemahnya iman kita ini. Maka dengan pergi ke Baitullah, dengan pergi ke Masjidil Haram, ya, ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah, dan pergi pula ke Masjidil Aqsa, maka kita dapat melihat bukti-bukti depan mata, ya, seperti kalau Palestin sana, Masjidil Aqsa bukan sekadar Masjidil Aqsa, tetapi makam para anbiya yang saya pernah ziarah, makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan makam nabi-nabi yang lain. Dia mengukuhkan iman kita bahawasanya kisah mereka adalah kisah yang benar. Maka kembali kepada surah At-Tin, tuan-puan sekalian, mengapa Allah sebut At-Tin dan Az-Zaitun? Mengapa Allah sebut Turi Sinin? Mengapa Allah sebut Hadzal Baladil Amin? Para ulama mempunyai pelbagai perbincangan tentang sumpah ayat 1, 2 dan 3. Saya mengambil salah satu daripada pendapat yang menyatakan ayat 1 merujuk kepada tanah Syam yang diberkati. Kerana tanah Syam ini penuh dengan pohon-pohon tin dan pohon-pohon zaitun. Banyaknya pohon-pohon tin, banyaknya pohon-pohon zaitun, kerana banyaknya para anbiya diutuskan kepada manusia di Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis,
Iaitulah al-anbiya yang diutuskan daripada keturunan Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Adapun ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang satu lokasi yang terjadinya pemilihan Nabi Musa alaihi salam, kalimillahi ta'ala. Disitulah Musa berkata-kata dengan Allah, dipilih menjadi rasul dan diutuskan kepada Fir'aun. Wa turi sinin. Manakala yang ketiga mengingatkan kita pada lokasi yang ketiga, iaitulah tanah Makkah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam supaya diberikan keamanan. Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Jadi 3 ayat ini mengingatkan kita kepada 3 lokasi. 3 lokasi ini mengingatkan kita kepada 3 orang rasul ulil azmi. Wattini wazaitun mengingatkan kita kepada Nabi Isa bin Maryam yang berjuangnya di Palestin. Tetapi bukan sekadar itu, dia mengingatkan kita juga kepada nabi-nabi sebelum daripada rasul yang terakhir Bani Israel ini diutuskan. Dia mengingatkan kita Palestin ini, mengingatkan kita kepada Nabi Daud alaihi salam. Dia mengingatkan kita kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerana kedua-dua raja dan nabi ini memerintah dunia dengan penuh keadilan dengan syariat Islam daripada tanah Palestin dan Baitul Maqdis. Ayat yang kedua mengingatkan kita kepada semenanjung Sinai. Ia adalah Tur Sinin. Ia adalah Gunung Tur Saina. Manakala lokasi yang ketiga adalah merujuk kepada bumi Makkah Al-Mukarramah. Bumi yang menyaksikan Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail, dan daripada keturunan Ismail lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta hillum bihadzal balad, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala menggalakkan kita berdasarkan 3 ayat yang pertama. Barangkali kita mahu pergi ke Palestin untuk perniagaan, wattini wazaitun, nak bawa balik barang-barang penting untuk diniagakan di Malaysia, sebab di Malaysia tak ada makhluk-makhluk ni. Di Malaysia kita ada durian, di Malaysia kita ada rambutan. Mana ada nak carinya tin dan zaitun, olive ni. Tetapi janganlah bermusafir hanya sekadar untuk kepentingan keduniaan. Hendaklah kita bermusafir dengan mengutamakan apa faktor yang boleh menyebabkan aku sujud kepada Allah, menginsafi kesempurnaan kejadian Allah di seluruh alam ini, di seluruh negeri ini. Maka sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sebutkan tadi, sebaik-baik musafir hendaklah utamakan terlebih dahulu 3 masjid tadi, masjid tempat untuk sujud. Allah Ta'ala raikan kita punya kelemahan. Allah Ta'ala memberikan peluang untuk kita melihat depan mata bukti-bukti fizikal. Dalam Al-Quran sendiri pun, Allah Ta'ala rakamkan dalam suratul Baqarah cerita Talut, yang Allah anugerahkan kepadanya sebagai tanda dia dipilih oleh Allah peti tabut. Ayat 248 surah yang kedua. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Allah Ta'ala kata bersama dengan Talut ini, tanda-tanda dia dipilih Allah, yang boleh mengukuhkan iman kamu kepada pemilihan Talut adalah Allah jadikan bersama dengannya peti tabut. Peti tabut yang tersimpan di dalamnya baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Dalam peti tabut ini adanya unsur-unsur yang kamu boleh nampak depan mata, unsur-unsur fizikal, seperti tinggalan-tinggalan daripada keluarga Musa dan keluarga Harun, seperti tongkat Musa alaihi salam, seperti para ulama membincangkan pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun, dan lebih penting sekali lauh ataupun papan Taurat itu sendiri yang diukir, yang ditulis padanya ayat-ayat Allah. Jadi kenapa Allah Ta'ala menyebut ayat 248 selepas Allah Ta'ala cerita tentang masalah Bani Israel, yang walaupun dipaparkan bukti-bukti fizikal, still tak beriman, still tidak beriman. Lepas tu Allah Ta'ala ending dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Walaupun tak nampak depan mata, tetapi keyakinannya luar biasa. Kita sedia maklum tanah Makkah yang kering kontang, tetapi baginda meyakini Allah Ta'ala, kerana ini rumahnya, aku tinggalkan anak biniku di rumahmu, walaupun di tanah yang kering kontang, kau akan pelihara. Dan untuk mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim AS,
Maka Allah paparkan beberapa cerita selepas itu, ya, antaranya adalah cerita Talut yang ada kisah peti tabut. Kenapa kena ada peti tabut? Adakah bila peti tabut itu ada dengan kita, kita dianggap syirik? Tak, kita bukan menyembah peti tabut, kita bukan menyembah Baitullah. Kita bukan menyembah Kaabah, bangunan daripada batu berkiswah hitam berkenaan. Kita bukan pergi sembah peti tabut, tetapi dengan melihat Baitullah, dengan melihat tinggalan para anbiya dalam peti tabut, dia menambah keyakinan, walakin liyatma'inna qalbi. Dia menambah keimanan kita pada benar kisah Nabi Ibrahim, benar kisah para anbiya terdahulu. Dan kalau kita perhatikan surah At-Tin ini, tuan-tuan, pengajaran yang pertama tadi telah saya sebutkan, motivasi untuk pergi belajar sesuatu daripada bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian. Ya. Adapun yang kedua, surah At-Tin ini mengajar kita tentang manusia ini Allah Ta'ala cipta dengan kesempurnaan, ahsani takwim. Allah Ta'ala jadikan manusia ini sempurna kejadiannya. Dan di antara kesempurnaan kejadian manusia adalah dengan Allah memberikan kepadanya ar-ruh. Allah Ta'ala meniupkan kepadanya ar-ruh. Dan kerana ar-ruh ini, yas'alunaka 'anil ruh, suratul Isra'. Kerana ditiupkan ar-ruh inilah malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Kerana adanya tiupan ar-ruh, Iblis tidak sepatutnya menggunakan logiknya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan dia daripada tanah. Hei Iblis, tengok depan matamu. Dia tidak hanya daripada unsur tanah, dia juga ada unsur daripada ar-ruh. Dan kerana ar-ruh inilah manusia menjadi mulia. Lalu ayat ini mengajar kesempurnaan manusia itu adalah apabila dia memberikan makanan bukan hanya kepada batang tubuhnya menerusi at-tin dan az-zaitun, ya, ataupun air zam-zam, tetapi memberikan makanan kepada roh, yakni dengan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh para anbiya pada ayat 1 di tanah Syam, oleh Nabi Musa Taurat pada ayat 2, oleh Nabi Ibrahim Suhuf Ibrahim, dan ajaran Al-Quran Nabi di bumi Makkah ayat 3. Jadi makanan kepada tubuh barangkali buah tin, buah zaitun yang terkenal sebagai makanan paling berkhasiat di atas muka bumi selepas tamar, selepas kurma, dan juga air zam-zam di dalam baladil amin. Tetapi makanan kepada roh, apabila manusia gagal memberikan makanan kepada ar-ruh, maka bertukarlah mereka kepada asfala safilin, seburuk-buruk kejadian, sehina-hina makhluk di atas muka bumi. Jadi ini pengajaran yang kedua. Ingat betul-betul sebab saya akan kaitkan dengan 6 surah di dalam Al-Quran. Sebab kita memahami juzuk amma ni tuan-tuan, adalah khulasah kepada intipati Al-Quran yang panjang lebar di dalam surah-surah yang panjang-panjang sebelumnya. Andai kata kita memahami surah At-Tin, insya-Allah kita memahami intisari surah-surah penting yang barangkali kita mana boleh hafal surah-surah ni. Al-Kahfi pun kita hafal 10 ayat pertama kita baca hari ni, kan? Jadi kita tak mampu hafal surah-surah ni, tetapi surah At-Tin tak boleh hafal. Jadi bila kita hafal surah At-Tin, kita sedang memahami intisari yang disampaikan oleh Al-Quran yang panjang-panjang ini. Sebaiknya untuk tadabbur surah At-Tin, kita bacalah daripada surah-surah di dalam Al-Quran, sebab Al-Quran saling menerangkan dan mentafsirkan antara satu sama lain. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini ketetapan yang datang daripada selain Allah, kamu pasti akan mendapati ada konflik dan pertentangan. Tuan-tuan akan dapati, ini penelitian saya yang penuh kelemahan, iaitulah saya mendapati surah At-Tin ini ditafsirkan oleh surah-surah ini. Surah-surah ini adalah penghuraian, ya, tafsil selepas uhkimat, ya, selepas Allah menyatakan secara umum kaedah-kaedah penting. Dan 2 kaedah telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kepentingan musafir untuk mengambil pengajaran, bukan hanya berjalan selfie. Yang kedua, kesempurnaan insan adalah pada memberikan makanan kepada ar-ruh. Catat ke tidak tu?
Yang ketiga, berdasarkan ayat yang sama, kita belajar tentang pembalasan yang baik. Kepada orang beriman, mereka mendapat pembalasan yang baik. Kepada yang tidak beriman, Allah ahkamul hakimin. Allah sebaik-baik pemberi hukuman. Okey. Apabila kita perhatikan 6 surah di dalam Al-Quran, iaitulah surah yang ke-17 hingga surah yang ke-22. Kita minum kopi dulu. Bismillah. Kawan-kawan IG okey ke tu? Dengar ke tidak tu? Komen sepatah sikit, dengar ke tidak? Bagaimana nak beli buku Menggali Khazanah Ilmu Munasabah Puan Syahriah Ismail? Baik, nanti kita komen. Nanti saya akan komen di ruangan komentar. Barangkali saya terlupa nak update jualan buku ini di page Tadabbur Center. Minta maaf banyak-banyak. Jadi Cik Diana boleh update di page Tadabbur Center buku Menggali Khazanah Ilmu Munasabah. Apa yang saya bentang ni tak ada dalam buku ni. Dia ada dalam siri 2. Siri 2 tak tahulah bila akan muncul. Tetapi nak katanya kalau tuan-puan baca boleh membantulah faham. Ustaz ni nak merepek pasal apa ni? Dia panggil ilmu munasabah surah. Okey, kita tengok lagi komen-komen yang lain. Kalau ada. Assalamualaikum daripada Miri. Terima kasih Puan Dayang Saimah. Saya dari Bandar Seri Putra Kajang. Terima kasih Puan Khairun Nisa. Tulis Jawi. Masya Allah. Saya tulis apa? Tulis Rumi. Astaghfirullah. Okey. Bagaimana menggalakkan rakyat Malaysia menunaikan haji pada umur muda? Soalan yang baik. Bagaimana nak galakkan rakyat Malaysia menunaikan haji pada umur muda? Pertama sekali, umur muda ataupun tua, yang penting jangan pergi tanpa ilmu. Pergi dengan ilmu. Ilmu maksud saya bukan fiqh sahaja, tetapi ilmu tentang falsafah di sebalik menunaikan rukun Islam yang kelima. Paling kurang kan, kena tahu cerita Nabi Ibrahim. Barulah cara memandang Baitullah takkan sama dengan orang yang pergi hanya sekadar mahu title haji. Wal'iyadzubillah. Kemudian, kalau kita dah ada ilmu, maka muda-muda ni dah boleh pergi sebab tokoh yang kita nak bincang, Nabi Ibrahim adalah tokoh pendakwah muda. Sami'na fatan, suratul Anbiya. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim fatan. Dan dalam suratul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dalam suratul Kahfi, Musa membawa Musa membawa pemudanya. Jadi nak ubah dunia ni dia kena waktu muda. Kerana kisah Nabi Ibrahim, kisah mengubah dunia pada waktu muda. Kisah pemuda Al-Kahfi, kisah mengubah dunia pada waktu muda. Kisah Nabi Musa adalah kisah membina pelapis yang sangat muda, Yusha' bin Nun. Jadi antara cara untuk mendapatkan keinginan yang kuat untuk melakukan dakwah dengan ilmu adalah dengan kita melihat sendiri lokasi-lokasi kejadian. Seperti Baitullah, berkunjung ke sana. Jadi kalaulah kita nampak tanggungjawab kita di Malaysia adalah menyelamatkan seramai mungkin rakyat Malaysia, khususnya mereka yang kita boleh katakan tidak baik keberagamaannya. Kita ni orang yang teliti dengan masalah-masalah sosial. Kita orang yang sensitif dengan akhlak netizen. Banyak benda kena dibaiki. Saya meyakini anda ada sebab untuk ke Mekah. Sebab kita nakkan kekuatan. Kita nak selamatkan orang yang mencuri. Kita nak selamatkan orang Melayu melakukan perbuatan yang bukan-bukan. Semua mereka melakukan perbuatan curi, zina dan seumpama dengannya ini kerana mereka hilang kepercayaan dan keimanan pada hari pembalasan. Lalu pendakwah itu sendiri kena ada keyakinan yang kuat pada hari pembalasan. Barulah boleh cakap dan sembang dengan mad'u tentang hari pembalasan. Maka sebaik-baik cara untuk merasai dan menjiwai hari pembalasan adalah wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr, yang para ulama tafsirkan sebagai musim haji. Musim haji. Antara waktu terbaik di Arafah, kita merasai sendiri apa yang dikatakan kehidupan selepas kematian. Dan kalau anda baca suratul Hajj, ia adalah sebaik-baik ilmu dan sebaik-baik silibus sebelum kita menunaikan haji. Okey, saya rasa daripada Singapura, terima kasih Puan Nazlini. Daripada Cyberjaya, daripada Teluk Intan, terima kasih. Kita teruskan sebab masa tak banyak, saya kena berhenti pukul 11. Baik, kita akan bersama dengan 6 surah dan mohon ingatkan balik 3 poin saya sebut tadi. Surah At-Tin Najaba.
Ya, surah At-Tin aja apa? Cuba zoom in saya dah. Surah At-Tin mengajar banyak pengajaran, tapi kita nak fokus pada 3. Yang pertama, musafir. Musafir ke tempat-tempat yang menjadi asbab Allah Ta'ala bersumpah, ayat 1, 2 dan 3. Ya, ambil pengajaran. Bila musafir ni kena ambil pengajaran. Ya, dan sebaik-baik tempat untuk kita ziarahi adalah bumi Syam yang diberkati, ya, sebagaimana disebut oleh Nabi, yang ketiga selepas Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedua, apa pengajarannya tadi, tuan-tuan? Saya pun lupa. Apa pengajaran ni? Kena baca terbalik. Oh, IG terbalik, minta maaf lah. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, penciptaan yang sempurna adalah dengan adanya unsur ar-ruh, ahsani takwim. Tak ada makanan ruh, manusia itu hanyalah mayat hidup sahaja. Ya, asfala safilin. Dan yang ketiga apa dia tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Pembalasan. Yes, pembalasan. Puan Salwati ataupun Puan Rafidah Siddiq yang biasa dengan akronim ni, kita buat 3P. Perjalanan, penciptaan, pembalasan. Ini cerita surah At-Tin. Perjalanan, penciptaan dan pembalasan. Betul kan? Ayo, subhanallah, kita perhatikan. Ini kelebihan rakan-rakan yang follow di FB, dia akan nampak slide. Saya buat slide. Boleh saya dah fokuskan pada slide. Okey, kita pergi pada suratul Isra. Kalau kita tengok suratul Isra dengan suratul Hajj, suratul Isra hingga suratul Hajj, kita akan mendapati Allah Ta'ala berbicara tentang Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Ya. 2 masjid yang mesti diberikan keutamaan, dan Masjid An-Nabawi berdasarkan hadis. Suratul Isra, Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi Nabi dalam malam Isra' Mi'raj tu, adakah Nabi terus menetap di Palestin? Tidak. Nabi dikembalikan ke bumi Makkah bila turun daripada langit. Jadi kita akan dapati, ya, bagaimana di tengah-tengah antara suratul Isra' dengan suratul Hajj ini memang berbicara tentang masa depan, ya, masa depan bumi Palestin. Sebab tu tajuk saya Tanah yang Diberkati. Jadi tuan-tuan, janji Allah pasti berlaku. Sebab tu menarik, kepada pembeli Kompas 114, anda akan dapati ada asasnya teori Al-Allamah Amin Islahi, murid kepada Abdul Hamid Al-Farahi, pada pohon yang ketiga ni. Apa dia tulis? Tuan-tuan boleh belik sendiri, muka surat 44, Kompas 114 yang ditulis oleh, tak tahulah siapa tulis buku ni, iaitulah pada muka surat 44, kumpulan yang ketiga, berita gembira penguasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas tanah Arab, termasuk tanah Syam. Berita gembira. Jadi kita tak kupas daripada surah Yunus, ya. Kita hanya kupas beberapa surah di dalam kumpulan surah-surah yang ketiga menurut ijtihad pendapat daripada Islahi. Beliau mengatakan, ya, kesemua surah pada kumpulan yang ketiga, dari surah Yunus hingga surah An-Nur, adalah penceritaan tentang berita gembira yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dianugerahkan Allah, antaranya adalah tanah Palestin. Dan untuk Allah Ta'ala memberikan kepada umat baginda tanah Palestin, kita kena belajar banyak benda daripada orang-orang Makkah yang memeluk Islam, yang berjuang bersama Nabi, seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pembuka Baitul Maqdis yang pertama. Okey. Suratul Isra. Ya, kita akan mendapati suratul Isra, suratul Kahfi, suratul Maryam memotivasikan kita kepada tanah Syam. Okey, dengar elok, Kita akan mendapati suratul Isra, suratul Kahfi, suratul Maryam memberikan kita motivasi untuk berjalan. Dan bukan setakat berjalan, ya,
kita kalau boleh letak prioriti tempat mana yang wajar kita utamakan niat nak berjalan lepas Covid nanti, iaitulah tempat yang ada pengajaran, tempat yang ada kisah-kisah para anbiya yang kita baca dalam Al-Quran. So, Suratul Isra, Suratul Kahfi, Suratul Maryam, tuan-tuan tulis je dulu, nanti saya hurai. Kemudian kita ada cerita tentang pemilihan. Kita ada cerita tentang pemilihan. Siapa yang terpilih untuk menjadi Nabi? Siapa yang terpilih untuk menjadi Nabi dan Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka potensi-potensi tertentu untuk mereka jadi ahsani taqwim. Semulia-mulia kejadian yang namanya disebut sampai hari kiamat, dirakamkan, diabadikan, digazetkan dalam Al-Quran. Ya. Kita boleh katakan juga pemilihan manusia sebagai khalifah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu berbeza daripada binatang. Lalu apa beza kamu? Kamu dikurniakan akal, kamu dikurniakan wahyu, maka kenapa kamu bersikap seperti binatang? Asfala safilin. Jadi Allah pilih kamu. Manakala suratul Hajj bercerita tentang hari pembalasan. Tengok saja, kiamat menjadi liputan utama pada muka surat yang pertama suratul Hajj. Dan kenapa Nabi Ibrahim wa'adzim fin nas bil hajj? Kenapa Nabi Ibrahim mengajak manusia menunaikan haji? Kerana nak berkongsi, ayah nak berkongsi pengalaman. Sebab menarik ya. Surah Al-Hajj satu-satunya surah Allah sebut Nabi Ibrahim, ayah kita. Surah Al-Hajj, surah Ibrahim pun tak mention. Surah Ibrahim pun tak mention. Surah Ibrahim. Tapi surah Al-Hajj mention di penghujung Suratul Hajj. Allah Ta'ala mention, Allah Ta'ala sebut millata abikum, millata abikum, agama dan cara hidup bapa kamu. Kamu semua ni walaupun pelbagai warna kulit, pelbagai bahasa di pelbagai negara, bapa kamu seorang je, iaitulah Ibrahim alaihissalam. Jadi bila kita diberitahu ayah tunggu kat Mekah tu, takkan tak nak jumpa ayah tersayang, jadi motivasi kita bertambah, bukan? Dan Allah Ta'ala ya seolah-olah mahu kita ke bumi Makkah, Masjidil Haram, dan mahu kita pergi ke Masjidil Aqsa, masjid dibina 40 tahun selepas pembinaan Masjidil Haram, untuk mendengar sharing moment daripada ayah kita. Ayah nak share something, takkan anak tak nak dengar. Dan ayah itu bukan jalan-jalan orang. Ayah yang telah diiktiraf sebagai Khalilur Rahman. Ayah yang mana telah Allah Ta'ala letakkan dalam peristiwa Isra' langit ke berapa? Langit ke-7. Subhanallah. Dan baginda alaihi salam telah banyak berlaku kepadanya ujian-ujian yang baginda lulus untuk hadapi. Wa idh ibtala Ibrahim, ya, Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan api yang marak menjulang, baginda mahu dihumban. Kemudian Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan meninggalkan isteri dan anak di padang pasir kering kontang. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan hampir menyembelih anak sendiri. Kesemua ujian ini, wa idh ibtala Ibrahim, Nabi Ibrahim dapat melaluinya kerana kepercayaan yang hebat kepada hari pembalasan. Jadi Nabi Ibrahim seolah-olah nak share, ya, semasa membina Baitullah Al-Haram, ya, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabi Ibrahim masa membina Baitullah, concernnya adalah umat terkemudian. Adakah mereka akan ada kekuatan sebagaimana Allah Ta'ala beri kepada saya? Sebab itu Ismail diajak sama-sama, sebab ayah hanya mengharapkan anak untuk terus sebarkan millata Ibrahim. Iaitulah antaranya kepercayaan yang kental kepada hari pembalasan, yang menyebabkan kita tidak akan takut dengan apa pun, ya, ujian yang mendatang. Kita akan jadi orang yang tabah dan redha. Okey, kita ada lebih kurang 20 minit untuk rakan-rakan di IG dan mungkin juga di FB, ya, cukup sejam lah pada hari ini. Okey, ada soalan tak? Puan Nuriah Muhammad, terima kasih atas komentar. Bapa kamu Kalsum B, Masya Allah, terima kasih. Ustaz, bolehkah kita ziarah Masjidil Aqsa sebagai mengambil ibrah di zaman ini? Saya tak nak komen, tapi kita kena hormati pendapat daripada ulama-ulama semasa, dan pada masa yang sama jangan buat dosa mencemuh orang yang pergi.
Saya lebih, sebab saya dah pergi, itu masalahnya. Jadi saya pergi dengan niat bukan nak selfie, saya pergi untuk ambil pengajaran, dan kebetulan saya pergi tu rasanya 2 tahun lepas sebelum saya buat tesis. Dan alhamdulillah lah, semangat nak buat tesis tu lebih kuat sebab tesis saya, tuan-tuan saya maklum, pasal Nabi Ibrahim. So I need orang panggil apa ya, burning desire. Saya perlukan sebab untuk mengkaji dengan mendalam. So bila kita pergi dengan ilmu, ya, kita pun dah pergi umrah 3 tahun lepas tu kita pergi pula ke makam Nabi Ibrahim. Kita pergi beberapa lokasi yang menambah iman kita, khususnya Masjidil Aqsa. Jadi bagi saya, niat masing-masing, pada masa yang sama kita hormati fatwa-fatwa para ulama semasa. Apa jumhur kata, tuan-tuan baca balik, bukanlah di sini ruang untuk kita membincangkan. Ustaz Zahiruddin Zabidi, kalau ada komentar sepatah dua, Ustaz boleh kongsikan. Okey. Puan Azizah Muhammad Rohni, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suh itu macam mana Ustaz? Apa perbezaan dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa? Bagaimana pula dengan The Lord of the Ring? The Ten Commandment. Sorry. Adakah terkandung dalam suhuf atau kitab Taurat? Ini perbincangan dalam ulumul Quran. Ya, kalau ada kesempatan, ya, mudah-mudahan kita dapat belajar di Tadabbur Center. Suhuf ini adalah helaian-helaian yang diturunkan kepada nabi-nabi, ya. Wallahu alam, saya tidak ingat masalahnya. Adakah ia kita KFV lah soalan ni. Minta maaf banyak-banyak tuan-puan yang bertanya. Tetapi kita sedia maklum, suhuf sangat banyak diturunkan kepada para anbiya dengan jumlah yang ulama tidak bersepakat Ibrahim berapa suhuf. Tetapi kitab hanya 4 sahaja: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kitab suci yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Persediaan mentadabbur ayat 2 berkaitan, okey. Okey. Masya-Allah, penurut syahada pun tengok juga ni. Okey, baik. Suratul Isra, kita akan dapati surah ini berbicara pada ayat yang pertama tentang ketibaan Nabi di bumi Masjidil Aqsa. Lalu ia mengisyaratkan ketibaan kaum muslimin di akhir zaman, insya-Allah berdasarkan tafsiran beberapa ulama-ulama terdahulu dan kontemporari. Maka saya memilih ayat yang ke-7 suratul Isra dengan tafsiran yang ia belum berlaku. Ia bakal berlaku, dan ini disokong oleh beberapa hadis seperti la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah, iaitu beberapa hadis yang merujuk kepada pejuang-pejuang Islam di tanah Palestin yang mereka kekal berjuang hinggalah Allah Ta'ala menangkan mereka. Juga hadis la taqumus sa'atu hatta tuqatilul yahud fayakhtabi'ul yahudiyyu min wara'il hajar wasyajar. Hadis panjang lebar tentang tentera-tentera Yahudi bersembunyi di balik batu dan di sebalik pokok. Bagaimana pembukaan akan berlaku ke atas Baitul Maqdis daripada agenda Zionis. InsyaAllah, the time will come. Jadi, kisah tanah yang diberkati tidak syak lagi, memang menjadi perhatian muka surat yang pertama, Suratul Isra. Ayuh, kita bergerak pergi kepada Suratul Kahfi. Tanah yang diberkati, apa akan terjadi? Pemerintahan yang adil. Tanah yang diberkati akan diberikan Allah kepada kaum muslimin untuk tujuan apa? Nak minyak ke? Apa yang ada di Palestin itu? Nak tin ke? Nak zaitun ke? Nak apa sebenarnya? Nak bina bangunan pencakar langit ke apa? Maka orang yang membaca Suratul Kahfi hari ini akan memahami di sana adanya isyarat kepada pemerintahan yang adil. Apa maksud pemerintahan yang adil? Sekadar memegang kuasa politik, menunjukkan kuasa? Tidak. Pemerintahan siasah dalam Islam adalah memberi manfaat kepada seramai mungkin manusia. Maka orang yang baca kisah Zulkarnain akan mendapati dia adalah pemerintah yang bukan sekadar adil, tetapi menjadi rahmatan, memberikan rahmat kepada seluruh manusia yang ditemui di hentian-hentian yang baginda lalui. Dan jangan lupa Suratul Kahfi, ya, adanya kisah di penghujung kisah Zulkarnain, di penghujung kisah Suratul Kahf, cerita mengenai Ya'juj dan Ma'juj selepas satu tempoh tertentu akan diberikan kemampuan untuk menghancurkan tembok Zulkarnain, bercampur aduk dengan manusia.
Jadi kita kena berjaga-jaga ya dengan detik kejadian berkenaan, dan Ya'juj dan Ma'juj di antara 10 fitnah, di antara 10 tanda sangat-sangat dekatnya kiamat. Seumpama isteri yang mengandung sudah 9 bulan, bila-bila masa sahaja boleh melahirkan anak. Jadi bila-bila masa saja kiamat akan berlaku, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi, antara 2 jari antara aku diutuskan dengan kiamat itu adalah hampirnya seumpama 2 jari yang ditunjukkan kepada para sahabat. Jadi tuan-tuan, kalau baca Ya'juj Ma'juj, hadis-hadis yang panjang lebar yang saya sarankan baca, anda pasti akan faham apa kaitan dengan Palestin, apa kaitan dengan Tasik Tabariyah, apa kaitan dengan Tanah Syam. Jadi tak semua benda lah dapat kita share di sini. Kemudian surah Maryam sudah pasti berbicara tentang ya bukan sekadar makanan berkhasiat ya yang diberikan Allah kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jad'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya ratab. Tetapi lebih daripada itu, surah ini berbicara tentang seorang yang akan bercakap semasa bayi dan semasa dewasa. Surah Ali Imran telah bagi hint tentang surah Maryam. Ya, surah Maryam mentafsirkan apa yang disebut di dalam surah Ali Imran, wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Isa bin Maryam, antara mukjizatnya adalah, ataupun irhas kalau masa belum jadi nabi, adalah bercakap semasa bayi. Dan Allah Ta'ala juga berkata di antara kehebatannya adalah bercakap masa dewasa. Lalu kita tertanya-tanya, seorang dewasa bercakap, apa yang peliknya? Jadi di antara tafsiran bercakap semasa kahlan, semasa dewasa, adalah baginda akan diturunkan semula di akhir zaman sebagai tanda-tanda kiamat makin hampir. Jadi ucapan Nabi Isa semasa bayi di dalam surah Maryam bukan hanya baginda akan bercakap sebagai bayi. Ia adalah penegasan agenda perjuangan Al-Masih Ibnu Maryam yang akan menyebabkan kita boleh membezakan antara beliau dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi boleh follow lah daurah Al-Masih setiap hari Ahad ya pukul 8 pagi di page di close group Tadabbur Center. Kepada yang belum mengikuti, kita bincang insya-Allah dengan Ustaz Zahruddin Zabidi tentang daurah Al-Masih. Jadi kisah dalam surah Maryam adalah kisah tentang bakal pemimpin besar yang akan membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila bacalah hadis-hadis Isa di akhir zaman, Ibnu Maryam alaihi salam. Ya, bagaimana baginda akan membantu pemimpin umat Islam yang kita gelar sebagai Imam Mahdi. So kisah-kisah begini memberikan kita optimis, tetapi pada masa yang sama anda akan dapati gagasan Al-Quran sangat bukan bersifat makjenin. Dia bagi semangat. Lepas tu just tunggu sahaja hero turun daripada langit. Tak, you need to do something. Maka musim haji adalah musim untuk membawa ke arah jatuhnya bantuan Allah dari langit yang kedua. Wallahu a'lam lah Nabi Isa duduk di mana. Jadi we need to do something. Musim haji mesti jadi musim yang menguatkan kaum muslimin. Kesatuan dan kekuatan kaum muslimin adalah jalan menuju kepada bantuan Allah. Ya. Fala tanaza'u, apa ni kata Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan perbezaan itu sampai melemahkan kamu, ya. Fatafshalu wa tadhhab rihukum. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Okey. Kemudian kita pergi kepada surah Taha. Surah Taha berbicara tentang yang kedua. Kalau tadi kita diberi motivasi tentang kisah-kisah daripada tanah Syam, ya, dan juga kisah yang membabitkan apa bakal berlaku di bumi Baitul Maqdis, pemerintahan yang adil. Wallahu a'lam. Adapun surah kategori yang kedua pula adalah cerita tentang Allah Ta'ala berkuasa memilih kamu Quraisy tidak berhak petikai. Allah berkuasa untuk memilih seorang yang ummi, buta huruf daripada Mekah, orang Arab, dan bukan kalian wahai Yahudi di Yathrib sebagai Rasul yang terakhir. Jangan petikai. Seorang yang faham cerita Talut,
Bukan sekadar peti tabut, tetapi Allah Ta'ala pilih. Walaupun lam yu'ta sa'atan minal mal, walaupun tidak dikurniakan duit yang banyak. Jadi suratul Anbiya saya kupas panjang lebar esok sehari dalam daurah tertutup anjuran Akademi Sinergi. Sesiapa yang terpilih, alhamdulillah. Tetapi yang saya hurai ni benda saya tak bentang esok sebab masa tak banyak. SOP minta kita tamat lebih awal, pukul 4.30. Jadi ada benda saya dah decide tak sempat nak share, so ada benda lain saya nak share. Jadi yang ni istimewa saya buat public lah. Iaitulah kisah suratul Anbiya dan sebelumnya surah Toha. Cerita pasal apa tu agak-agaknya tuan-tuan? Menariknya, suratul Anbiya kisah paling panjang kisah Nabi Ibrahim, dan penutup suratul Hajj ayat terakhir pasal Nabi Ibrahim. Ya, nak katanya tengah-tengah ni ya, cerita pasal zuriat Nabi Ibrahim. A'immatan yahduna bi amrina. Ya, kalau suratul Sajdah sebut apa? Ya, a'immatan. Perkataan a'immah, pemimpin-pemimpin yang akan memakmurkan dunia dengan wahyu yang disampaikan. Jadi sebelum Allah Ta'ala paparkan kisah Nabi Ibrahim sebagai tokoh yang mesti diteladani, falsafah di sebalik haji juga terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya. Tuan-tuan, sebaik-baiknya nak baca suratul Hajj ni, ya packagekan sekali dengan suratul Anbiya. Sebab suratul Hajj kita akan nampak Nabi Ibrahim mengasaskan Kaabah, mengasaskan kiblat, mengasaskan Baitullah. Tapi apa Nabi Ibrahim buat sebelum membina Baitullah? Ini memerlukan anda pergi pada suratul Anbiya. Suratul Anbiya. Tetapi sebelum pergi pada suratul Anbiya, kena faham dulu cerita pemilihan. Kami tidak pilih random, ikut suka kami siapa yang nak jadi Rasul. Kami memilih orang yang berkarakternya hebat, maka suratul Anbiya memaparkan karakter-karakter yang hebat yang ada pada para Anbiya bila mereka diuji. Dan saya terlupa, surah Toha memaparkan, ya orang yang kami pilih barangkali ada kes-kes hitam di masa lampau. Orang yang kami pilih ada kes-kes hitam di masa lampau. Apa maksud kes-kes hitam? Nabi Musa ada kes bunuh, tapi tak sengaja. Dan dalam surah Toha anda sebut pada saya. Cerita yang kedua, cerita siapa? Cerita Nabi. Cerita pertama, cerita Nabi Musa, panjang lebar diberikan ulasan. Cerita terakhir dalam surah Toha juga sama tema dengan Nabi Musa. Cerita someone alaihi salam yang terbuat sesuatu tetapi tidak sengaja. Bukan benda tu datang dalam keadaan saya sengaja nak makan buah khuldi tu. Dia berlaku dalam keadaan walam najid lahu azma. Sila baca surah Toha. Kami tidak mendapatinya ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan berkenaan. Dia terlalai, dia benar-benar terlalai. Jadi itulah cerita Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sebagai khalifah penutup kepada surah Toha, kerana surah ini nak kata kami ada sebab pilih sesiapa untuk jadi khalifah, untuk jadi pemimpin. Jadi cerita pemilihan Ahsani Taqwim ini dapat kita lihat pada dua surah tersebut. Dan menariknya, ya, wa Turi Sinin di sini dan suratul Anbiya Allah Ta'ala sebut dua kali. Allah Ta'ala sebut dua kali tanah yang diberkati. Tuan-tuan boleh lihat ayat 71, tuan-tuan boleh lihat ayat 81. Tuan-tuan boleh lihat ayat 71, tuan-tuan boleh lihat ayat 81. Allah Ta'ala menyebut walutan wa najjaynahu walutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Nampak tak ada kaitan tanah yang diberkati dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, iaitulah tanah di mana dimakmurkan, dibangunkan, yang menyaksikan ketibaan tetamu kami, iaitulah Ibrahim alaihissalam dan muridnya, anak saudaranya Nabi Lut alaihissalam. So kerana kedatangan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala jadikan bumi itu wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Bumi yang menyaksikan diutuskan rahmat dan barakah. Ia bukan hanya buah tim, buah zaitun yang memakmurkan lokasi-lokasi berkenaan, yang menjadikan negara-negara berkenaan maju, tetapi kerana diutuskan kepadanya para anbiya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ayat 73 surah Al-Anbiya. Dan kali kedua disebut pada ayat 81, iaitulah pusat pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah, sangat memotivasikan kita kerana di penghujung suratul Anbiya
Allah Ta'ala menyebut, ya, walaqad katabna fi zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud. Walaqad katabna fi zabur ayat 105, min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Dan tadi ayat 72 Allah Ta'ala sebut keturunan Nabi Ishaq, keturunan Nabi Yaqub, wa kullan ja'alna salihin. Ya, orang-orang yang ada kualiti saleh sahaja Allah Ta'ala akan berikan khalifah. Allah Ta'ala akan berikan mereka pengganti kepada perjuangan Nabi Ibrahim, menerima baton daripada Nabi Ibrahim. Huwajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah pilih kamu. Wajtabakum, Allah yang pilih Talut, Allah juga pilih kamu. Jadi tuan-tuan akhi sekali, ya, suratul Hajj berbicara tentang pembalasan. Dan apa yang sepatut kita dapat dalam musim haji, lebih beriman pada hari pembalasan dan merasa kekuatan yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi itulah sahaja perkongsian daripada saya. Okey. Dan tengoklah kalau ada soalan. Okey. Puan Khairun Nisa Ismail, azim wa barakallahu fiik. Semua sudah ada dalam aturan dan perancangan Allah. Okey, betul. Musim haji lambang penyatuan umat Islam, Junaidah Zainuddin. Ustaz Syahmi pun ada, masya-Allah. Okey, Puan Rosnah Mak Tahir beri motivasi untuk melawat dan berjalan. Bawa hati sebelum selfie, insya-Allah. Baling je lah, terima kasih. Atiqullah Ghani daripada jauh baling. Okey. Jadi Puan Nuriah Muhammad, terima kasih semua. Rasanya itu saja untuk soalan-soalan. Jadi kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.